Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita menyambung lagi kita punya kuliah bulanan kita. Kita menggunakan pakai kitab karangan Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi yang berjudul Madza khasirul a'lam bil hintatil muslimin. Apakah kerugian dunia dengan kemunduran umat Islam? Kita masih lagi dalam bab pertama. Kita akan masuk kepada subtopik yang seterusnya pada malam ni, iaitu permusuhan antara kaum Yahudi dan Nasrani. Buat yang baru mengikuti pengajian ini, dalam bab pertama, Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi memasukkan seperti mana yang disebut selalu oleh tokoh-tokoh. Perkataan ini tak silap saya diguna pakai oleh apa nama ni, tadi duk main di kepala ni, orang Melayu punya tokoh hebat ni, Profesor Syekh Naqib Al-Atas. Itu perkataan ini selalu diguna oleh dia. Saya pernah baca satu tulisan kata perkataan ini dicetuskan oleh beliau, iaitu pandangan sarwa. Pandangan sarwa. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil apa tu pandangan sarwa ni? Allah tak main. Jadi pandangan sarwa. Jadi bab satu ni Maulana Abu Hasan bagi pandangan sarwa dulu, whole figure. Satu-satu agama, satu-satu kaum menurut sejarah. Nanti bila masuk bab 2 dan seterusnya dia akan pergi secara detail. So kita masih lagi membincangkan dalam bab yang pertama. InsyaAllah. So malam ni subtopik kepada orang kata apa ni, masih lagi dalam bab pertama, tapi kita telah masuk kepada dimensi peperangan antara Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Kristian. Satu bab yang saya kira cukup menarik. InsyaAllah. Baik. Pada permulaan abad ke-7, pada permulaan abad ke-7 sering kali terjadi pertempuran antara kaum Yahudi dan Nasrani. Pada akhir masa jabatan Kaisar Phocas, kaum Yahudi melancarkan serangan padu kaum Nasrani di Antioquia. Antioquia ni di Turki. Kerana itu Kaisar Romawi mengirim pasukannya di bawah pimpinan Abornus untuk menumpas pemberontakan kaum Yahudi. Dan kita telah masuk perbincangan kepada kurun ke-7, iaitu di mana zaman ini berlaku pertempuran besar. Sebenarnya dia bukan antara Yahudi dengan Nasrani. Pertempuran ini adalah di antara pertempuran antara Parsi dengan Rom. Asalnya, pertempuran antara Parsi dengan Rom. Parsi kerajaan dia meliputi daripada seluruh India, bawa naik ke Pakistan, ke Afghanistan, ke Iran dan sebagainya. Rom pula daripada Eropah sampai dia bertembung di mana? Bertembung di Syria. Parsi sempat ada sampai ke Iraq, Rom sampai ke Syria. Tapi Allah Ta'ala punya kuasa, dua kerajaan agung ni, tersangat agung, dua kerajaan dunia yang sangat besar ini, tak pernah terimpikan oleh mereka untuk nak pi husya tanah Arab. Kalau kita baca dalam sirah tuan-tuan, dia pun tak berkenan, tak mau buka tanah Arab ni. Habaq kita punya rendahnya level orang Arab ni. Tak tahulah rendah level ataupun Tuhan lindungi tanah tersebut. Tapi kira zaman jahiliah ni dengan depa tidak ada tamadun, tidak ada perkembangan dan sebagainya, menyebabkan empayar Parsi dan Rom ni yang kuasa dunia, dia tak rasalah nak pi tanah Arab ni. Dan berlaku pertempuran besar. Siapa ada bunyi macam testing? Boleh tak? Tuan boleh dengar? Boleh tak? Berlaku pertempuran besar antara Rom dengan Parsi. Di sini disebutkan berlaku pertempuran ketika mana 610 Masihi. Tuan-tuan, kalau kita boleh gunakan kalender Masihi, terutusnya Rasulullah SAW dalam tahun Masihi ni kita boleh katakan dalam tahun 609. Plus minus, ada kata awal lagi, tapi mengikut kiraan lebih kurang 609. Senang habaq awal kurun ke-7 kerasulan baginda Nabi SAW. Maka pertempuran ini sebenarnya dia berlaku dalam area awal kerasulan Nabi. Antara Parsi dengan Rom ni, dia berlaku di antara area awal kerasulan Nabi. Baik. Perintah Kaisar
Kaisar ni perintah kaisar itu dijalankan oleh Panglima Abnosus dengan kekejaman luar biasa. Semua orang Yahudi dibunuh dengan cara mendirikan bulu roma, maksudnya membunuh dengan cara yang cukup kejam. Tes. Boleh? Cubaan. Okey. Ya nah. Alright. So kat mana tadi? Pertempuran ini. Pertempuran ini. So dia asalnya tuan-tuan. Lagi kita kampi bagaimana pertempuran ini akhirnya melibatkan Yahudi. Sebab tu Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi menamakan perang antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi dengan Nasrani ni mereka tak pernah setuju. Kalau kita ikut dalam sejarah betul pun sampai ke hari ni pun tak setuju. The real Jews dengan the real Kristian ni mereka takkan setuju. Bahkan orang Yahudi lagi selesa dengan orang Islam berbanding orang Kristian, dan orang Kristian lagi selesa dengan orang Islam berbanding orang Yahudi. Kalau kita tengok dalam sejarah Bidayah wa Nihayah, Sayyidina Umar ketika mana masuk membuka Baitul Maqdis, dia melihat dekat Sakrah, tempat kebanggaan orang Yahudi dekat Baitul Maqdis itu penuh dengan sampah, dan disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah dengan kain-kain darah, minta maaf sebut, darah haid wanita dilemparkan di situ. Ya, orang Kristian lempak tempat kesucian orang Yahudi. Dan orang Yahudi juga buat benda yang sama dekat tempat kesucian orang Kristian, tempat Nabi Isa dilahirkan pun mereka boleh lempak segala sampah, segala tuala haid wanita. Mereka memang tak setuju bila Islam datang mendamaikan antara keduanya. Cuma dalam Bidayah wa Nihayah disebutkan ada beberapa syarat yang kaum penduduk Ilya minta kepada Sayyidina Umar, kalau Islam nak merintah Baitul Maqdis kena buat beberapa syarat, antaranya orang Yahudi jangan dibiarkan bebas sangat. Orang Kristian yang kata lagu tu, orang Yahudi jangan bagi muka sangat, sebab orang Kristian tak bagi muka ke orang Yahudi. Sebab bila bagi muka mereka melampau. Orang Yahudi ni jenis bila mereka sikit mereka sangat tunduk kepada kita. Bila mereka ramai mereka akan naik pijak kepala kita, mereka tak peduli. Kita nak sambung perbincangan ini. Baik. Perintah kaisar. Kaisar ni maksud Inggeris dia Caesar lah, macam tu lah. Kaisar ni Rom, Kisra ni Parsi. Dijalankan oleh Panglima Abnosus dengan kekejaman luar biasa. Semua orang Yahudi dibunuh dengan cara yang mendirikan bulu roma. Sebahagian ada yang dibunuh di ujung pedang, ada yang digantung, ada yang ditenggelamkan di dalam laut, mahupun ada yang disiksa, ada pula yang dilemparkan ke tengah-tengah binatang buas. Orang-orang Kristian bila masuk ni, raja-raja Rom Kristian ni masuk menyelamatkan orang Kristian dekat wilayah peperangan ini, akhirnya mereka telah hukum orang-orang Yahudi dengan hukuman yang cukup dahsyat. Meanwhile, dalam sejarah Islam, benda ini dibincangkan oleh Allah Ta'ala, disebutkan oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis disebutkan, bahkan dalam Quran, surah Rum. Surah Rum tu tuan-tuan, menceritakan khusus tentang benda ni. Ulama bincang, kita ada surah Rum, kita tak ada surah Parsi. Kenapa? Bincang tuan-tuan, memang ada. Tetapi kisah dalam surah Ar-Rum itu menceritakan tentang kisah ini. Kisah antara pertempuran antara Rom dengan Parsi. Pertempuran ini berlaku tahun bila? Seperti mana disebutkan tadi, tahun 600. Buku ni kata 610. Pertempuran ini lama, tapi 615 to be exact lah. Rome was defeated in 615 Hijrah. So 609 Nabi diutuskan, 615 Hijrah bermaksud tahun ke-6 kerasulan. Dapat berita orang-orang Rom kalah dalam pertempuran berlawan dengan Parsi. Maknanya pertempuran dua kuasa besar antara Rom dengan Parsi ni terlalu great sampai dibincangkan di serata tempat. Dibincangkan di serata tempat. Sebab dua buah empayar ini tak pernah bertembung sebelumnya. Parsi melebarkan kuasa ke timur, Rom melebarkan kuasa ke barat, sangat besar kuasa mereka, tokoh-tokoh empayar mereka begitu ramai dan hebat, kesatria dan raja mereka. Akhirnya pada 610 mereka akhirnya bertemu. Jadi pertemuan antara dua kuasa dunia ini menjadi viral, menjadi perbincangan hangat. Contoh kata hari ini Amerika dengan Rusia lama duk tengkak aku, tiba-tiba perang antara dua negara ni, tiba-tiba. Macam tu ibaratnya. So tuan-tuan, pertempuran ini akhirnya tercetus 610, 615 Hijrah ni kekalahan kepada tentera Rom. Apa kaitan dengan Islam? Tuan-tuan ingat 615 bermaksud ke tahun ke-6 kerasulan Nabi. Bila tahun ke-6 bermaksud Nabi di Mekah.
Rupanya dalam kalangan orang Mekah, mereka duk main bet. Siapa akan menang? Dan benda ini Tuhan turunkan ayat Quran cerita satu perbincangan yang menarik. Saya bawa malam ni Sunan Tirmizi. Dalam juzuk yang kelima ada bab Abwaabut Tafsirul Quran. Imam Tirmizi masukkan dalam juzuk yang kelima Sunan Tirmizi bab menafsirkan ayat-ayat Quran. Ada di antaranya Imam Tirmizi masukkan satu-satu tafsiran surah yang bersabit dengan hadis. Maka surah Ar-Rum ni juga ada tak terlepas. Okay, saya bacakan dekat tuan-tuan malam ni kita bincang di sudut dua dimensi. Muka surat 184 juzuk kelima hadis nombor 3191 dan ke atas. Perbincangan tentang tafsiran surah Ar-Rum. Bab wa min surratir Rum. Masuk bab 31 tentang tafsiran surah Rum. Baik. Haddatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna, haddatsana Muhammad bin Khalid ibnu Asmah, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman al-Jumahi, haddatsana Ibnu Syihab az-Zuhri, Ubaidullah bin Abdullah ibnu Utbah an Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakrin fi manahabatin fi munahabah alam ghulibatir Rum ala ihtatta ya Abu Bakrin fa inna bid'a ma baina salasin illa tis'in. Qala Abu Isa hadzal hadisu hasan gharib min hadzal wajhah min hadisin Zuhri an Ubaidillah an Ibni Abbas. Baik. Lepas lagi saya baca maksud dia. Hadis yang kedua. Haddatsana Nasr bin Ali al-Jahnabi, haddatsana al-Mu'tamir bin Sulaiman an abihi an Sulaiman al-A'mash an Utaib an Atiyah an Abi Sa'id qala lamma kana yawma Badrin zaharatir Rum ala Faris fa'ajaba zalikal mu'minin fanazalat alam ghulibatir Rum ila qawlihi yafrahul mu'minuna binasrillah. Qala fa farihal mu'minun bi zuhurir Rum ala Faris. Qala Abu Isa hadzal hadis hasan gharib min hadzal wajha. Baik. Hadis ni perbincangan hadis. Baik. Imam Tirmizi meriwayatkan beberapa hadis, ada 1 2 3 4 5 hadis mengisahkan tentang ayat Quran ghulibatir Rum ini. Ghulibatir Rum, alif lam mim, ghulibatir Rum. Ghulibatir Rum bermaksud Rom has been defeated. Rom ghulibat, telah dikalahkan. Tuan-tuan, kenapa benda ni sampai masuk dalam Quran? Kenapa benda ni sampai masuk dalam hadis? Ayat Quran sebut jelas Rom telah dikalahkan, namun Rom akan satu hari nanti akan bangkit menewaskan Parsi dalam tempoh bid'in 3 sampai 9 tahun. Perbincangan. Kenapa jadi macam ni? Disebutkan macam ni, saya baca. Kanal musyrikun yuhibbuna ay yazhara ahlul Faris 'alal Rum. Sesungguhnya orang musyrikin di Mekah itu sangat mengkehendaki orang Parsi menang. Sebab kita tengok bola MU lawan Liverpool, kita tak ada kena-mengena pun. Tapi kita punya semangat ni tuan-tuan, tengkak dekat sukan star tu, Allah, macam pasukan tu kita punya. Lagu ni lah. Orang Mekah ni tuan-tuan, mereka duk tengkak, duk bincang pasal Parsi dan Rom ni, serupa macam mereka sebahagian daripada Parsi dengan Rom tu. Dalam hadis sebut, Imam Tirmizi riwayat, kata Nabi, kanal musyrikun yuhibbuna ayyazhara ahlul Faris 'ala Rum. Orang-orang musyrikin Mekah, mereka sangat mencintai, sangat nak orang Parsi menang. Ya. Baik. Li'annahum wa iyyahum ahlul awsan. Kerana orang-orang Parsi sembah berhala. Rupanya yang menyatukan mereka itu sembahan. Orang Parsi sembah berhala lain. Orang Parsi sebahagiannya ada majusi, kan? Ada kaum majusi yang sembah api. Tapi poin dia adalah penyembahan kepada sesuatu. Awsan, berhala ke, api ke, pokok ke. Kita satu kepala, satu geng. Maka orang musyrikin Mekah yang menyembah berhala ni sokong yang sembah berhala juga. Baik. Wa kanal muslimun yuhibbuna ay yazhara Rum 'ala Faris. Dan orang-orang Islam di Mekah masa tu sangat mendoakan agar orang Rom menang.
bukan mendoakan, mengkehendaki, mencintai, mengharapkan orang Rom menang. Sebab apa? Li'annahum ahlul kitab. Sebab mereka tu korang-korang walaupun salah, walaupun telah terubah kitab itu. Kita dah bincang tahun 300 lebih di Indonesia dalam bab-bab sebelum ni. Sekarang dah tahun 600 lebih dah. Maksudnya dah diubah dah. Ya? Tapi walaupun diubah, tapi at least ada titik persamaan. Kita ada kitab, mereka ada kitab. Kita kenal Allah, mereka kenal Allah dengan cara mereka. Tapi at least ada kalimatan sawa bainana wa bainakum, kan Quran sebut. Ada kalimah yang sama. Sebut Ibrahim, mereka tahu Abraham. Sebut Musa, mereka tahu Moses. Sebut Isa, mereka kenal Jesus. Walaupun ada beberapa perbezaan di sudut pemahaman itu, tetapi at least ada ruang persamaan untuk bincang. Kalau nak dengan kaum yang menyembah berhala, tak ada tu tak ada nak teli kot mana. Kan? Maka tuan-tuan, kata Nabi, orang Islam nak orang Rom menang, nak empire Rom menang. Orang musyrikin Mekah nak orang Parsi menang. Baik. Wa kanal muslimun yuhibbuna an yazhara Rum ala Faris li'annahum ahlul kitab. Fadzakaruhu li Abi Bakrin, fadzakarahu Abu Bakrin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma innahum sayaghlibun. Baik. Maka tuan-tuan, bila tahun 615 Hijrah, tahun ke-6 kerasulan, tiba-tiba dapat berita orang Parsi menang, kaum penyembah berhala menang, kaum Taghut menang. Maka menjadi satu tamparan yang sangat hebat kepada orang Islam di Mekah. Hampa kata Muhammad betul. Hampa kata agama tauhid betul. Hampa kata agama yang sembah bukan kepada berhala ni betul. Lagu mana orang Rom yang kata lebih kurang dengan hampa jalannya walaupun tak sama satu parti, dia pun boleh kalah. Geng-geng kami yang sembah dewa-dewa berhala-berhala dia menang. Dia pun peleceh orang Islam di Mekah ni. Dia pun peleceh. Maka tuan-tuan, bila benda tu diadukan kepada Nabi, turun ayat Quran. Ayat Quran tadi ni, Ghulibatir Rum ni. Kemudian Tuhan sambung, amma innahum sayaghlibun tu. Ayat tu panjang lah. Dalam ayat tu Tuhan sebut, Islam akan menang, orang Rom akan menang nanti, bid'in sitin, bid'in sanah kot. Tuan-tuan cek lah surah Rum. Bid'in lah, tapi yang poin dia adalah, bid'in ini bahasa Arab bermaksud, daripada 3 kepada 6, itu bid'in. Macam nafarin 1 sampai 10. Dia istilah-istilah tata bahasa Arab lah. Bid'in bermaksud between 3 to 9. Itu bid'in. Okay? Tak tahu apa, tapi bid'in. So tu Allah Ta'ala sebut, mereka akan menang dalam tempoh bid'in tahun. Antara 3 ke 9 tahun. So, tapi poin yang dia highlight di sini adalah Nabi kata, quote ayat Quran, amma innahum sayaghlibun. Ketahuilah, hari ini orang Rom kalah, tapi nanti mereka akan menang. Mereka akan menang balik. Maka Abu Bakar dengar Nabi kata macam tu, Abu Bakar nak pergi fight dengan orang Mekah. Fadzakarahu Abu Bakrin lahum. Maka Sayyidina Abu Bakar bawa cerita ni pergi kat orang Mekah, kata ni kau nak abang gambar. Muhammad, Nabi kami bagi tahu, tak apa, hari ni apa seronok, Parsi menang, tapi nanti tak lama dah Rom akan menang. Padahal Rom pun kafir, Parsi pun kafir. Tapi kenapa bincang ni? Itu nanti ulama bincang, kenapa kita kena sokong ni? Kenapa ada? Sebab dia memberi satu orang kata apa, satu gambaran kepada kita. Macam mana saya nak cerita lagi ni? Contoh saya. Ini memberi satu pengajaran kepada kita, iaitu tentang apa? Ya, Quran dengan hadis ni. Ambil tahu geopolitik antara bangsa. Tu poin dia. Meskipun Nabi duduk dalam Mekah, Abu Bakar dan orang jahiliah di Mekah yang tak ada kena mengena pun dengan Parsi dengan Rom, tetapi mereka ambil tahu, bincang, siap betting lagi. Siapa akan menang? Cakna. Yang tu yang kita tak ada hari ni tu. Ada tapi tak ramai. Kurang cakna. Ada orang kata, biar pergilah Israel nak tindah Palestin pun bukan kacau kita. Kan? Biar pergilah dunia nak terbalik pun bukan kacau kita. Dia tak mau cakna langsung dunia luar. Itu masalah dia. Sebab dalam hadis ni menunjukkan kepada kita, Allah Ta'ala kira siap cerita lagi tuan-tuan. Tuhan cerita buat nanti Rom akan menang balik. Saya kalau saya baca seorang-seorang, saya duk kata dalam hati kan. Macam Tuhan sporting lah, macam layan kita akan cerita apa. Nanti Rom akan menang balik kan. Tuan-tuan, maka Abu Bakar seronok. Abu Bakar bagi tahu kat orang Mekah, nanti Rom akan menang. Memang Rom akan menang nanti, saya akan cerita tahun bila.
Tapi bila Abu Bakar pergi habaq kat orang Mekah, dekat segala Abu Lahab, Abu Jahal semua ni, Umayyah bin Khalaf semua ni, yang Rom akan menang, Rasulullah kami bagi tahu, maka kata depa, faqalu ij'al bainana wa bainaka ajalan. Lah ni sembang saja tak gunalah, kata Abu Lahab, kata Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf ni. Mau letak duit lah. Terus cakap bini ni. Pasal nak betting punya pasal. Kata orang jahiliah Mekah ni, Abu Bakar sembang saja tak guna. Mau letak duit. Tapi mereka tak pakai duit lah, mereka pakai unta. Ya. Dalam syarah hadis sebut unta khulus, unta yang mahal. Ya. Ij'al bainana wa bainaka ajalan. Fa in zaharna kana lana kaza wa kaza wa in zahartum kana lakum kaza wa kaza. Kalau menang, hak ni ambil. Kalau lah Parsi menang nanti, mai kat kami semua unta ni. Kalau lah Rom menang, semua unta tu ambil kat hangpa. Baik, setuju tak tu? Saya sambung ah. Faja'ala ajalan 5 sinin. Okey. Sebab apa jadi 5 sinin ni? Dia tak cerita kat sini. Kat sini cerita detail. Okey. Hadis seterusnya lah saya petik. Fartahana Abu Bakrin wal musyrikun wa tawada'ur rihan wa qalu li Abi Bakrin kam taj'alu bid'un. Okey, daripada setuju nak buat bet, maka orang musyrikin tanya Abu Bakar. Bid'in ni 3 sampai 9. Kita nak kira berapa? Nak betting kena bagi betul-betul ya. Tak bolehlah kita duk main kita Melani menang berapa kosong. Kalau tak 3-0, 4-0. Tak 4-0, 3-1. Tak 3-1, 2 sama. Mana aci betting tu? Nak habaq betul-betul ya. Berapa? Bid'in 3 sampai 9. Tu bahasa Arab. Orang jahiliah pun faham. Tapi kami nak exact years. Berapa Abu Bakar? Dia bertanya Abu Bakar. Salah susinin ila tis'i sinin. 3 sampai 9 nak ambil mana satu? Tidak boleh kat hang seorang Abu Bakar. Apa kata kan? Fasamma bainana wa bainaka wasata. Lah ni macam ni lah. 3 sampai 9 kita ambil tengah-tengah lah. Orang jahiliah kata kat Abu Bakar. Ni cerita pasal betting ni. Ya. Tantahi ilaih. Qala fasammu bainahum 6 sinin. 6 berapa? 5, 6. Maka setujulah Abu Bakar dengan mereka ni bahawasanya kita tengok sampai tahun ke-6 selepas benda ni turun. Maksudnya 615 Hijrah, campur lagi 6 tahun. Kalau orang Parsi menang ataupun kalau orang Rom tak bangkit kalahkan orang Parsi, bermaksud Parsi masih memegang kejuaraan, maka unta ambil kat orang jahiliah. Kalau orang Rom bangkit menewaskan orang Parsi seperti mana ayat Quran, maka unta dapat kat orang Islam. Baik. Qala famadatis 6 sinin qabla ay yazharu. Maka berlalulah 6 tahun tanpa orang Rom menang. Orang Rom tak menang juga. Ya. Fa aqaza musyrikun rahna Abi Bakrin. Maka orang-orang musyrikin ambillah harta-harta betting Abu Bakar tadi tu. Ya. Ambillah harta Abu Bakar tu. Itu yang hadis pertama saya baca tadi tu. Yang qala li Abi Bakrin, Nabi berkata kepada Abu Bakar fi munahabah, dalam pertandingan Abu Bakar dengan orang jahiliah tu, Nabi kata alam ghulibatir rum alla ihtata ya Abu Bakrin fa inna bid'a ma baina salasin ila tis'in. Nabi kata kat Abu Bakar, takkan hang tak perasan bid'in ini 3 sampai 9. Sebab apa hang pi bet 6, hang pi bet lah 9. Korang-korang selamat dah. Maknanya Nabi layan. Tapi nanti ulama bincang lah benda ni berlaku zaman bila. Ya, tapi maksudnya zaman tu spirit nak bagi tahu jangan kalah dengan orang muka Islam. Jangan kalah. Nabi kira sporting, Nabi kata Abu Bakar hampir back tahun bila? Tahun ke-5 Rasulullah. Nabi kata Abu Bakar, bukan saya kata lah. Nabi sebut. Qala Nabi li Abi Bakrin, Nabi berkata kepada Abu Bakar, takkan hang tak tahu 3 sampai 9 tu ambillah 9. Ambillah jalan paling selamat. Pasal orang jahiliah tanya nak letak berapa? Habis 7, 5, 6 berapa? Baik, cerita dia macam tu. Ini hadis yang pertama tadi tu. Okey. Kemudian saya sambung hadis ni. Maka bila berlaku tahun ke-5, Islam Rom tak menang juga. Bila Rom tak menang tuan-tuan, orang musyrikin seronok ni berlaku sebab orang Rom tak menang. Baik. 615 campur 5 tahun. Berapa 6 tahun? Berapa? Tahun 621. Tak menang juga. Bila tak menang, orang musyrikin lagi kuat kekufuran mereka. 622 Hijrah, tahun selepas itu,
berlaku apa? Masih berlaku apa? Berlaku hijrah. 622 Masih. Lepas tu tuan-tuan, 622 Masih berlaku hijrah. 623 Masih berlaku dua benda. Satu, perang yang pertama selepas hijrah, perang Badar. 623 Masih. Dan tahun itu juga berlaku kemenangan Rom. Sebab tu nanti dalam hadis kata, perawi kata, qala Sufyan, sami'tu annahum zaharu alaihim yawma badrin. Kata perawi ni, sampai kita pun tak tahu orang Islam gembira sebab menang Badar dengan menang Rom yang mana satu. Nampak macam menang Rom depa lagi seronok. Sebab apa ni? Kita cerita falamma dakhalatis sanah as-sabi'ah, bila masuk tahun ke-7, dah masuk 623 Hijrah, zaharatir Rum ala Faris. Menanglah Rom ke atas Parsi. Fa'aba muslimun ala Abi Bakrin tasmiyata sitta sinin. Maka orang Islam ni bakal kata kat Abu Bakar, itulah lain kali buat 9 tahun terus selamat. Biasalah orang ni bila masuk pertandingan tak mau, duduk belakang ni kemas kan. Lain kali bet 9, hampir bet tengok rugi, menang juga. Tahun ke-7 menang dah. 3-9, tahun ke-7 menang. Janji Allah. Bukan Allah Ta'ala tolong orang Rom. Memang tolong lah, tapi bukan bermaksud tolong atas nama dia itu kafir. Tetapi pertolongan ini untuk menguatkan keyakinan terhadap Islam. Pertolongan ini untuk menguatkan kebenaran kata-kata Allah dan Rasulnya. Itu tujuannya. Bukan kita nak tolong sebab Rom tu Rom. Bukan nak bagi kalahkan sebab Parsi itu Parsi. Sebab hari ini Parsi itulah Islam. Rom itulah Barat. Kan? Baik. Li'anna Allah Ta'ala qala fi bid'i sinin wa aslama inda zalik nasun kasirun. Maka kata perawi dalam ni kata apa? 623 Hijrah tu bila dapat berita kemenangan tentera Rom, orang Islam begitu gembira. Sedangkan yang menang tu Rom, Kristian. Tapi orang Islam begitu gembira sebab kebenaran kata-kata Allah terbukti. Tapi masa tu dah di Madinah dah lah. Dan kata perawi, wa aslama inda zalika nasun kasirun. Ramainya orang pakat peluk Islam masa tu. Meskipun mereka di Mekah, mereka dengar berita ni, benar kata-kata Muhammad 7 tahun dulu masuk Islam. Itu saya kata tadi tu. Benda ni bukan untuk nak tolong orang kafir bagi menang, tapi untuk menguatkan keyakinan terhadap Islam. Meskipun Rom itu Rom, Kristian, Parsi itu penyembah ausan, berhala. Namun kenapa kita cakna tentang mereka? Sebab kadang-kadang benda tu berkait dengan kita. Kadang-kadang benda tu membawa keuntungan kepada kita. Satu. Yang kedua, hadis ini memberi manifestasi bahawa kita ada benda yang kita sama yang mengikat kita. Apa yang mengikat kecintaan orang Islam Mekah terhadap kerajaan Rom yang mereka tak pernah kenal? Ahlul Kitab. Saya rasa benda ni yang NGO duk buat. Pakai baju Love Jesus semua tu. Nak tarik perhatian. Bukan kita mengesahkan Jesus mereka. Kita sayang Isa kita. Tapi at least bila mereka tengok, do you know Jesus either? Hang kena Jesus juga kan? Baru mula perbincangan. Sampai hari ni kita kira nak tiba kan? Sebenarnya dia ada sandaran dia. Dia bukan main bubuh ya. Okay? Nak cari kalimatun sawak, Quran sebut kan? Pergi cari kalam perbincangan titik-titik yang sama tu. Kita ada 99 titik persamaan, kita abaikan, kita bercakap satu titik perbezaan. Hari ni kerajaan Perak bertukar. Tak okey. MB baru lantik. Saya tak mau masuk politik tapi tak tahu tuan-tuan rasa macam mana perkembangan politik Malaysia sekarang. Baik ke tak baik macam tu? Saya secara peribadi lah, mungkin saya silap. Saya duduk serumah seorang-seorang, saya rasa macam bagus. Tak tahulah, saya rasa lah. Setengah orang dia kata macam tak boleh Ustaz, tak stabil lah. Di sini PH bergaduh dengan UMNO, di sini PH nak baik dengan UMNO, di sini PAH dengan UMNO, di sini. Tapi saya rasa kalau benda tu berlaku, at least pergaduhan tu tak teruk sangat lah. Pasal nak kata teruk sangat pun, dalam kerajaan ni ku geng dengan hang. Dalam kerajaan tu ku bergaduh dengan hang. Tak tahulah kan. Pandangan peribadi saya lah kan. Jadi total politik lagu tu lah tuan-tuan. Kan? Tak masuk penat lah. Baik. Maka, ambil tahu cakna tu poin dia. Dan perbincangan tentang benda-benda yang ambil tahu tentang geopolitik antara bangsa, pasal benda-benda luar. Tapi benda ni berlaku tuan-tuan.
Benda ni Imam Tirmizi sebut, benda ini berlaku sebelum turunnya larangan kepada betting, judi. Ini jelas. Peristiwa ni berlaku sebelum turunnya larangan kepada betting. Ada sebutlah hadis ni. Ada sebutlah ni. Okey. Peristiwa ni berlaku sebelum turun ayat larangan kepada judi. Maka Nabi kata kepada Abu Bakar, tambah lagi duit. Kenapa habis tak banyak tu? Hampir tambah balik duit, minta naik bagi 9. Minta naik bagi 9, tapi orang Jahilah tak mau. Tu orang Jahilah sapu habis unta Abu Bakar tu, menang kat depa betting. Tapi tak apalah. Orang kafir dapat keuntungan betting, orang Islam dapat keuntungan, ramainya orang masuk Islam. Kadang-kadang kita kalah peringkat awal itu, orang gelak ingat kita kalah. Rupanya kemenangan kita lebih besar di kemudian hari. Mungkin peringkat permulaan orang nampak kita kalah dan rugi dengan satu dua benda yang kita kehilangan, tapi kita nak untung lagi besar di kemudian hari. Tapi kadang-kadang kita kalah awal, lepas tu syarikat tu katuk, rugi terus. I share kan. Rugi awal, rugi kemudian. Tak tahulah. Tapi nak kata kat orang pun tak boleh. Orang tak ada duit. Kadang-kadang dia pun usaha juga nak cari kan ruang. Tapi nak buat macam mana, kena tipu ke? Tak tahulah, tak pandai kata. Tapi orang susah. Itu point. Point saya adalah orang susah. Orang akan cuba macam-macam cara untuk dapatkan duit. Susah hati tuan-tuan. Susah hati. Baik. So itu yang berlaku. Hazal hadis sahih hasan gharib. Hazal hadis gharib. Hasan gharib. Hasan gharib ni istilah Imam Tirmizi. Iaitu hadis tu perawi dia siqah-siqah. Perawi dia semua siqah. Okey. Tetapi jalur yang dibawa ini ada berlaku tafarrud. Tafarrud ni banyak jalan, tiba-tiba mai kat peringkat ni seorang je riwayat. Ataupun ada dalam satu segi yang lain bila sebut hasan gharib ini dalam banyak-banyak perawi ni semua siqah. Perawi yang saya baca tadi ni. Nasr bin Ali Al-Jumahi Al-Jahnabi, Mu'tamir bin Sulaiman an abihi an Sulaiman A'mash an Atiyah an Abi Sa'id. Kemah. Tapi kata ni ada seorang ada problem. Dalam hadis yang ni yang ada problem adalah Atiyah bin Sa'ad Al-Janadah Al-Aufi. Imam Tirmizi sebut sebab dia ni saduq, dia ni taklah penipu. Dia saduq, dia benar. Dia saduq ni bawah sikit pada siqah lah, dia benar. Tapi tak trusted sangat. Yukhti'u kasiran, tapi dia banyak kali buat silap. Ya, wa kana syi'an mudlisan. Dan ni juga condong kepada syiah dan tadlis. Mudlisan ni orang yang suka tadlis. Kalau tuan-tuan jumpa dalam bacaan buku depan ni, dia ini perawi yang tadlis. Tadlis bermaksud dia skip riwayat. Jurjani sebut di dalam du'afa, kamil du'afa ar-rijal, dan juga apa nama ni Muhammad. Satu lagi saya tak ingat nama. Kitab-kitab para perawi ni, tapi yang Jurjani sebut Atiyah ni dia berguru dengan tok guru dia nama Kalbi. Tok guru dia ni berguru dengan Abu Sa'id Al-Khudri kat sini ada Bila Abu Sa'id meninggal, Atiyah ni pergi berguru dengan Kalbi ni, pergi berguru. Tetapi bila dia dah habis mengaji, Atiyah ni dia pergi cerita ke anak murid dia tak habaq nama tok guru dia, Kalbi ni. Dia habaq, aku ambil daripada Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri. Tu tadlis. Dia skip. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam hadis ni, an abihi an Sulaiman A'mash an Atiyah an Abi Sa'id. Daripada A'mash, daripada Atiyah, daripada Sa'id. Rupanya di tengah-tengah ni ada orang lain, tok guru dia. Dia tak sebut. Ya? Atiyah bukan dia wafat tahun 100 Allahumma salli ala Muhammad. 127 Hijrah dia wafat. Nak kata sahabat ataupun tidak pasal Anas pun wafat 100 lebih juga. Tapi dalam Jurjani du'afa ar-rijal tu dia sebut tabi'in yang awal. Tapi macam itulah, dia penamaan kepada macam ni. Dia penamaan kepada sahabat ni ada kadang-kadang depa berbeza sebab ada orang yang dia hidup zaman Nabi. Tapi dia tak Islam zaman tu. Jadi setengah ulama yang syadid, dia kata depa ni bukan sahabat, depa ni mukhadram. Mukhadram saya pernah sebut dulu kan. Ada yang kata tak, memang sahabat. Itu yang jadi permisalan sikit. Tapi saya berpandangan menurut Jurjani yang saya follow, kitab itu yang saya baca tadi baru baca, dia antara tabi'in yang awal. Selamat sikit lah macam tu kan. Sebab apa? Saya bagi contoh macam ni. Abu Sa'id Al-Khudri, bawah Abu Sa'id ada anak murid nama Al-Kalbi. Bawah Al-Kalbi barulah
Atiyah ni. Atiyah ni orang kufar. Sebab tu Imam Tirmizi kata Syi'an, dia ni Syiah. Tapi Syiah zaman tu kita kena berbincang balik. Bukan Syiah akidah, dia Syiah politik. Sebab tu Imam Tirmizi riwayat daripada dia. Setengah orang kata, tengok Imam Tirmizi riwayat pada perawi Syiah. Dia bukan Syiah yang kita faham macam hari ni. Dia Syiah tahun zaman kufar ni, Syiah politik. Syiah yang menyokong side belah Sayyidina Ali. Belah Sayyidina Ali dan anak-anak lah kan. Orang kufar, kita pernah bincang itu sebelumnya. Jadi bila mana Atiyah ni, dia tak sebut nama Tok Guru dia. Dia pergi sebut nama yang atas lagi ni. Disebut sebagai tadlis. Tadlis ni skip perawi. Orang bincang, kenapa skip? Kita melihat sebenarnya tradisi hadis ni seronok tuan-tuan. Kalau tuan-tuan minat CIA, FBI, tuan-tuan mengaji. Pasal kita jadi nak menyiasat. Rupanya ada sejenis perawi yang nama Tok Guru atas dia ni Tok Guru masyhur. Orang tak apa kenal. Tapi nama Tok Guru kepada Tok Guru dia ni kira top lah. Kira kita cerita korang. Apa tahu tak? Apa nama Profesor Syekh Naqid Al-Atas. Aku berguru dengan dia. Orang dengar, tahu dia ni anak murid Syekh Naqid. Kan? Padahal Syekh Naqid tu ada anak murid. Lecturer kita. Orang tak kenal. Kita mengaji dengan lecturer kita. Lecturer kita ambil dekat dia. Kita kata, aku abang nama lecturer aku kira jatuh lah. Aku abang terus nama Syekh. Lagu tu lah. Lagu tu jadi pun. Satu. Yang kedua, kadang-kadang nama Tok Guru dia tu ada sedikit problem. Ada sedikit, kalau dia sebut, mengundang fitnah. Kadang-kadang dia sembunyikan, tapi dia bukan sembunyikan. Dia tak sebut nama. Itu disebut sebagai, ada istilah dia. Riwayati bil mubham macam itulah. Meriwayatkan dengan mubham. Saya bagi contoh terus lah. Imam Syafi'i pernah ada seorang macam ni. Dia sebut, haddasana man la attahim. Telah meriwayatkan kepada aku satu orang lelaki yang aku tak mau kata kat dia. Tok Guru, Imam Syafi'i tahulah nama Tok Guru tu, tapi dia tak mau sebut. Sebab Tok Guru tu, dia ada masalah sikit. Orang tuduh dia ini problem sikit. Tapi Imam Syafi'i kenal dia tak problem. Tetapi demi menjaga kemaslahatan, takut orang fikir bukan takut fitnah dan sebagainya, dia sembunyikan. Tapi berbeza dengan tadlis. Tadlis dia tak abang tu kan? Dia seolah-olah macam skip. Tapi Imam Syafi'i dia abang. Cuma dia tak sebut nama, mubham. Dia kata, telah meriwayatkan kepada aku, haddasani man la attahim. Telah meriwayatkan kepada aku seorang yang aku tak mau kata kat dia. Ini Tok Guru Imam Syafi'i di Mekah. Saya tak ingat nama tu. Allah SWT tak main. Okay, tapi benda tu berlaku. Okay, tapi riwayat Atiyah ini diragui. Tapi dia seorang aja. Lelaki yang lain macam A'mash, semua ni semua tokoh-tokoh hadis yang besar. Sebab tu kata Imam Tirmizi, Hasan Gharib. Perawi yang ni semua kuat. Tapi macam mana bila Atiyah ni seorang, so ada masalah sikit, kena ragu lah. Tetapi, tak jatuh sampai tahap lemah, tak jatuh sampai tahap palsu sebab ada mutaba'ah dengan syawahid. Ada riwayat orang lain yang cerita benda yang sama. So, kuat. Poin dia adalah kuat lah, poin saya. Saya macam nak kata, saya cuba nak beritahu, hadis ni kuat. Tu lah. Tapi alang-alang saya cerita bila teknikal dia kan. Sebab tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan bisa dengar tak hadis bila Nabi nak naik burak, lepas tu burak duduk tak diam. Tak mau bagi Nabi naik kan. Bila kita buka di dalam hadis-hadis tentang Isra' Mi'raj, Bukhari, Muslim dan sebagainya, tak jumpa. Sebab cerita utitu bil burak fahiya dabbatul abyad, telah didatangkan kepada aku burak, binatang yang putih, tawilun minal himar wa adna minal baqal. Lebih tinggi daripada himar, lebih rendah daripada baqal. Aku naik dia, kami terus pergi naik langit. Hadis Bukhari, hadis Muslim dan beberapa hadis yang kuat. Jadi bila cerita yang main kat kita, buruk duk tak diam apa semua ni kan, maka orang yang cepat menuduh, dia akan kata, hampa tengok, apa duk main hadis palsu lah apa cerita. Kebetulan saya kena kaji. Kebetulan. Bila kena kaji ni kena cari sungguh-sungguh. Saya cari tuan-tuan. Ada jumpa. Ada yang buruk tak mau duk tak diam. Sampai Jibril marah dia, "Hei, hang tak malu ke? Hang tak tahu ke siapa duk atas hang ni? Manusia paling mulia atas dunia." Tapi hadis itu duduk dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Tabari. Imam Tabari buat main sanad dia, tapi ada problem sebab sanad itu nampak macam perawi yang atas tu tak jumpa dengan Anas bin Malik. Sebab An Qatadah, An Anas bin Malik, Qatadah pun tak ada, pi Anas terus. Jadi,
Ada problem. Lepas tu saya cari lagi. Tuan-tuan, rupanya kita jumpa benda ni dalam Musnad Ahmad satu lagi dalam Sunan Tirmizi. Yang menurut penilaian para perawi hadis, menurut penilaian para ulama hadis ini sahih, kuat. Dan bila saya buat takrij, kesemua ini adalah siqah. Rupanya hadis tu kuat. Iaitu yang apa? Yang buruk tu duduk tak diam tu. Jadi tuan-tuan, bila orang kata hadis ni lemah, memang lemah lah sebab perawi lemah. Tetapi dia akan jadi hasan, jadi kuat, bukan jadi, dia tak boleh jadi sahih terus. Tapi jadi dikuatkan sebab sokongan lagi dua riwayat ni. Dia cerita macam ni tuan-tuan. Hadis yang sama, orang ni cerita kita tak percaya. Orang dia ni biasa bohong. Tapi orang lain cerita, dia ni cerita betul Tapi cerita yang sama. So automatik cerita ni jadi betul tu dia panggil mutaba'ah. Sokongan riwayat. Jadi kuat. Tuan-tuan, doakan saya. Pasal ni saya punya kerja sekarang, saya kena buat. Cari hadis-hadis ulama kitab turas, kitab Jawi Melayu ni. Yang orang nak kata-kata tu, saya kena cari balik satu-satu untuk membuktikan. Kalau saya, kita kena kata saya. Kalau palsu, kita kena kata palsu lah. Kena jujur lah kan. Saya duk cari. Alhamdulillah lah, setakat lah. Alhamdulillah lah. Rupanya tuan-tuan guru kita dalam kitab-kitab Jawi Melayu ni hebat. Cuma kadang-kadang kita tak jumpa. Bila kita kena buat pengkajian yang serius, rupanya kita jumpa. No? Seronok tuan-tuan, seronok. Okey. Saja cerita kat tuan-tuan. Pasal tuan-tuan support saya belajar tu. Nak cerita lah bagi tuan-tuan seronok kan. Kesan dia, kesan belajar tu. Baik, saya sambung lah nah. Boleh ke bunyi yang tadi ni? Boleh sikit lagi nah. Okey. Jadi tuan-tuan, selesai lah nah. Maksudnya 623 orang Rom menang. Selepas perang Badar, Islam pun ramai pakai masuk Islam. Baik, nak tu Rom menang, nak tu. Okey, baik. Okey. Saya sambung nah. Ini Maulana Abu Hasan cerita. Pertarungan semacam ini seringkali terjadi antara kaum Yahudi dan Nasrani. Sehubungan dengan hal ini, Al-Maqrizi menyebutkan dalam bukunya Al-Khattat. Saya tak jumpa lagi buku ni. Di masa pemerintahan Kaisar Phocas, Raja Phocas ini Raja Parsi. Tuan-tuan cari di internet, banyak kajian tentang Raja Phocas. Menarik. Cuma ejaan dia P-O-K-A-S. Sini P-H-O sebab terjemahan Indonesia kan. Raja Persia pernah mengirimkan pasukan ke Syria dan Mesir. Selama dalam penyerbuan itu, banyak gereja di kota Al-Quds dan kawasan Syria dan Palestin dihancurkan. Kaum Nasrani dibunuh. Kemudian penyerbuan itu sampai ke Mesir. Di Mesir pun jumlah kaum Nasrani yang dibunuh tidak kalah jumlahnya dengan kawasan Syria. Tuan-tuan ingat tak? Episod no. Sebelum ni kita simak pasal orang Kristian meliputi belah Barat, belah Rom dan belah Mesir kan? Orang Kristian Mesir dengan orang Kristian belah Syria, belah Rom tak setuju kan? Kita cerita sebelum ni ingat. Mai orang Parsi, hampa tak setuju sangat, dua-dua aku tiba. Kristian Mesir pun kena, Kristian Syria, Palestin dan ke atas pun kena. Bila Raja Phocas ni hantar tentera. Dalam dimensi itu, ada orang-orang Yahudi yang terbuang. Yahudi sangat dibenci. Sebab Yahudi lah yang buat komplot bunuh Nabi Isa. Jadi Yahudi hidup dalam buangan. Pergi merata, orang tak mau ni. Tiba-tiba bila mai bantuan luar, orang Parsi out of nowhere yang mai serang Rom, orang Yahudi yang jadi terbuang minoriti ni ambil kesempatan. Dia panggil apa? Duri dalam daging ke no? Dia rakyat negara kita, tapi dia minoriti. Mai pasukan luar serang negara kita, dia bangkit pergi sokong penjajah. Macam tu. Jadi Yahudi ni sepatutnya sokong Rom, sokong orang Kristian sebab satu negara. Dah, dia pergi sokong orang Parsi, dia yang buka jalan. Jahat Yahudi. Tengok apa jadi tuan-tuan? Al-Maqrizi meneruskan keterangannya setelah menerangkan kemenangan Parsi. So orang Parsi jarah habis, runtuh habis gereja-gereja orang Kristian ni. Kemudian waktu itu kaum Yahudi benar-benar mengadakan sejumlah pemberontakan di kota Sor dan kota-kota lainnya, melampiaskan dendam mereka terhadap kaum Nasrani. Dia berkata masa ni kami nak balas balik. Dia ambil kesempatan bila orang Parsi masuk, mereka pun pergi buka jalan, pergi bagi maklumat, pergi pukul orang Nasrani. Disebut oleh Maqrizi, lebih teruk daripada orang Parsi buat. Orang Yahudi buat kepada orang Nasrani, lebih teruk daripada orang Parsi buat. Orang teruk tu. Baik. Saya sambung. Dalam pertarungan itu, kaum Yahudi berjumlah 20,000 orang. Mereka berhasil membunuh orang Nasrani yang besar jumlahnya dan berjaya menghancurkan banyak gereja Nasrani. Okey, baik.
Maka depa bila orang Kristian teruk kena ni, benda ni tuan-tuan, orang Kristian pernah buat kat orang Islam. Zaman Mongol masuk, tapi saya tak mau cerita takut kita pening. Tapi lebih kurang lagu tu, perangai dia. Baik, saya cerita ni dulu. Maka Yahudi bangkit pergi bunuh orang Kristian. Makrizi kata orang Yahudi bunuh lagi teruk daripada orang Parsi buat. Sampai mati, kena bunuh, kena rendam, kena baling kat dalam tengah binatang buah. Orang Yahudi buat. Lepas tu tuan-tuan, Herakles. Sebab tu Herakles banyak dalam hadis kan. Nabi hantar surat kat Herakles. Herakles tanya Abu Sufyan. That was the same Herakles yang dibincang dalam ni. Nak kata 24 Hijrah. Yang dalam hadis dengan yang dalam ini sama. Same guy, Herakles tu. Herakles yang sama tanya Abu Sufyan. Herakles yang sama saya rasa yang hantar surat dekat Nabi. Tapi Herakles yang hantar surat dekat Muawiyah tu saya tak pasti. Yang Herakles kata kat Muawiyah, Muawiyah hang nak tak aku bunuh Ali? Muawiyah kata apa? Jangan nak kalut lah orang Islam gaduh. Tapi yang tu saya tak siasat lagi. Tapi disebut dalam hadis Herakles juga nama dia. Saya tak pasti Herakles ni gelaran ke nama. Saya tengok saya silap lagi. Adakah Herakles ni nama ataupun gelaran macam Fir'aun? Tentu sure tak? Mesti benda untuk rakaman ni. Dia seraya awak kita pun ni kan. Tak apa, kita bakat cek sama-sama lah no. Baik. Dia dah duduk kat meja ni. Doktor teringat saya duduk ceramah masa zaman bujang tu kat belah ni kan no. Surau ni kan. Meja pertama kita belah sini duduk. Betul baru pergi sana. Baik. Baik, tak apalah. Herakles dengar cerita. Herakles ni duduk mana ni? Herakles ni dia masa tahun 615 dia kalah dah. Dia dikurung dalam istana dia dekat Constantinople. Lepas tu berlaku pula, dia buat lagu mana saya pun tak sure, tapi saya buka banyak catatan kata berlaku satu perkara menarik. Herakles penanya orang Parsi. Tuan-tuan cari, saya cari tak jumpa semalam. Apa yang dia buat? Saya buka Arab, orang putih, Melayu, Indonesia, tak jumpa apa yang Herakles buat. Tapi semua kata Herakles memperdaya orang Parsi di istana Konstantin tu sampai dia bebas. Dia dikurung dalam istana dia kat Istanbul tu. Dia memperdaya orang Parsi, dia keluar nanti saat dia buat main kekuatan tentera Rom, dia pergi lawan balik, usir Parsi lari. Itu yang 623 Hijrah, Parsi Rom menang. Tak apalah tuan-tuan. Bila menang dekat Rom, menang pula disebut oleh para ulama. Al-Makrizi juga menyebutkan menang yang sangat besar sampai orang Parsi tak berani usir dah. Kekuatan Rom yang main lepas tu, pimpinan Herakles ni. Bila terusir semua, Herakles masuk ke Syria dan sebagainya. Herakles ni kan dia duduk dalam tahanan di istana. Orang Parsi kurung dalam istana dia. Dia tak tahu cerita. Bila dia dah keluar dah, dia bunuh habis orang Parsi, dia halau orang Parsi lari. Orang Yahudi pi jumpa dia. Long live tuanku daulat tuanku Terima kasihlah Raja Herakles pakat mai tolong kita sama-sama geng-geng kita ni, geng-geng Nasrani dengan Yahudi ni. Hai orang Parsi ni, orang Yahudi punya perangai. Herakles pun punya seronok. Orang Yahudi main jamu dia, main hadiahkan dia. Tuan-tuan, orang Yahudi ni, Nabi Isa lawan awal lagi. Nabi Isa lawan. Saya contoh tu jadi complicated pula no. Bila Nabi Isa ditugaskan untuk menarik balik orang Bani Israel masuk ke ajaran Islam yang sebenar, mereka lawan. Antara yang mengecewakan Nabi Isa adalah bila mana mereka menukar agama mereka kepada bisnes. Dalam Bible sebut. Mereka buka bank-bank untuk menukar, untuk menjual agama. Nabi Isa yang disebut dalam Bible yang Nabi Isa baling bangku rukih tu geram kat mereka. Mereka geram bila Nabi Isa menggugat. Maka mereka plot dengan raja apa masa tu, Herodes ke? Raja Herod kan, untuk bunuh Nabi Isa. Tu yang orang Yahudi bunuh Nabi Isa. Pasal menggugat kekuatan mereka. Kekuatan bila mana mereka dapat keuntungan daripada agama. Itu yang orang Yahudi bunuh Nabi Isa. Betul orang Kristian benci orang Yahudi. Ini berlaku yang awal lagi lah. Okay. Baik. Jadi bila orang Yahudi dapat tahu Herakles menang, halau orang Parsi, orang Yahudi pergi jumpa Herakles bagi duit. Orang Yahudi memang kaya. Memang kaya sejak dulu. Tu yang kita bincang malam tu. Rockefeller Foundation, tempat pelapar semua. Orang Yahudi mendanai. Memang mereka ada duit. Mereka bagi dana. Mereka memang ada duit. Ini anti-vax marah pula. Saya tak tahu lah tuan-tuan. Tapi nak berlaku adil kepada golongan anti-vaksin, kalau perbincangan mereka itu berkenaan dengan konten, berkenaan dengan bahan-bahan dalam tu, saya kira kita boleh buka perbincangan, buka pintu perbincangan. Okey, tak apa bincang secara akademik. Tapi kalau melibatkan sampai label, dajal dan sebagainya, itu yang saya tak suka. Tapi kalau sekadar perbincangan bahan-bahan, konten yang ilmiah, yang tak berlaku, tak perlu bergaduh, saya rasa okey. Bincang kan. Itu yang kita tak mau label tu. Baik, saya sambung.
Maka orang Yahudi pergi jumpa Hercules, jamu bagi duit apa semua ni, lepas setengah dah, saya nak pergi cepat-cepat. Maka orang Yahudi kata, boleh tak tuanku sumpah dengan nama Tuhan, tuanku takkan apa-apakan kami. Hercules kata, siapa aku nak apa-apakan hamba? Hamba rakyat beta. Orang Yahudi kan duduk bawah Rom sebelum ni. Okeylah, sumpah-sumpah lah. Betul yang ni sumpah? Betul lah sumpah lah. Ni saya terjemah bahasa kita ni. Saya lepas tengah lah. Okey, sumpah. Sumpah. Baik. Okey. Raja Rom, Hercules telah sumpah tidak akan apa-apakan orang Yahudi. Raja Rom tak tahu cerita sebenar. Orang Yahudi lah paling kurang ajar sekali masa dia dalam tahanan dulu. Maka Raja Rom pun sambunglah pergi melawat segala pemuka-pemuka Nasrani. Bincang-bincang semua. Maka orang Nasrani tanya Hercules, betulkah tuanku dah sumpah nak lindungi orang Yahudi? Hercules kata, betul ya. Dia kan rakyat kita. Dia kan kita punya site. Dia kan kita punya pakatan. Maka kata orang Nasrani, tuanku tak baca Facebook lah. Ni saya tambah. Depa ni yang paling tak guna kali tunggu. Depa ni yang buka jalan dekat orang Parsi sebelum ni. Masa orang Parsi jajah kita, orang Yahudi paling teruk sekali. Orang Nasrani mungkin, orang Parsi mungkin depa tolak kita jatuh. Tapi orang Yahudi pijak kepala kita. Macam itulah saya terjemah bahasa mudah ni. Patut tuanku hukum mereka. Kata Hercules, beta tak tahu cerita. Tapi beta dah sumpah dah macam mana. Kata orang Nasrani, undang-undang dalam negeri ni kan dah yang bikin. Boleh ubah. Terus para pemuka, para rahib Nasrani berbincang. Bagaimana untuk bayar nak settlekan sumpah Raja Hercules ni. Macam kita yang Islam, kita ada kafarat sumpah kan? Sama. Maka tuan-tuan, para pemuka agama Nasrani memberikan fatwa kepada Hercules tentang bolehnya membatalkan sumpah dengan tebusan puasa pada hari Jumaat setiap tahun yang akan dilakukan oleh penduduk Nasrani sepanjang zaman. Saya rasa di setengah tempat, semisal di Rusia, ni pun saya dapat dalam internet, mungkin saya salah, internet bukan semua betul kan. Tapi mesti diamalkan. Disebut sebagai Jumaat yang suci. Jumaat yang suci. Tuan-tuan cuba carilah artikel tentang tu. Masih diamalkan di setengah kawasan. Terutamanya kawasan Katolik. Okey. Diamalkan. Tapi kalau tuan-tuan refer dekat Amerika, England saya tak buat lah sebab England ni dia punya mazhab dia apa? Christian England ni. Dia satu nama yang lain. Dia bukan Katolik, bukan Ortodok, dia apa? Apa tu? Anglican tu kan? Anglican lah. Itu England punya pasal dia jadi Christian national lah kan. Dia jadi Kristian kebangsaan lah. Anglican. Okay, baik. Tak apa. Tapi masih diamalkan Jumaat suci. Iaitu pada satu hari Jumaat, seluruh orang Kristian kena puasa. Nampak tak? Agama bila jadi alat politik jadi gitu kan. Tak apa, untuk membatalkan sumpah, kita kena puasa ramai-ramai untuk Hercules. Setiap hari, ada satu hari Jumaat yang suci. Kita putuskan certain hari lah. So, bila sepanjang zaman kena puasa sampai hari ni. Okay, tapi minoriti saja yang buat sekarang. Misalnya. Okay. Dia pun tak ikut agama yang betul. Maka tuan-tuan, dengan jadinya begitu, maka tertebuslah sumpah, maka Hercules boleh bunuh orang Yahudi. Okay. Maka tuan-tuan, fatwa tersebut diterima dengan baik oleh Kaisar Hercules, dan Kaisar dengan segera Kaisar Kaisar ni Hercules lah, mengadakan penindasan terhadap kaum Yahudi sehingga tidak ada seorang Yahudi pun yang dapat menyelamatkan diri darinya kecuali yang sempat melarikan diri ataupun bersembunyi. Okay. Dalam riwayat yang lain di atas dapat ditarik kesimpulan bahawa betapa besarnya kekejaman yang telah dilakukan oleh kaum Nasrani dan kaum Yahudi pada masa itu. Sedikit pun mereka sudah tidak mengenal arti kemanusiaan. Maknanya teruk lah. Senang abang poin saya adalah teruk. Okay. Raja Hercules bunuh dan bunuh Yahudi sampai lari bersembunyi merata tempat. Okay. Itulah nasib bangsa Yahudi yang biadab lah. Yang biadab dan tuan-tuan tahulah Yahudi tak urai pun dahsyat lah orang Yahudi ni no. Yahudi lah antara yang paling duk promote Rasulullah. Mereka lah yang paling duk promote. Dia kata nanti muat Rasul kami mai hampa boleh habuan. Lah hampa boleh hina kami. Orang Yahudi. Mereka yang tuan-tuan, saya nak sikit 1 minit. Kita baca sejarah Islam, sirah Islam. Di Yasrib, Aus dengan Khazraj tak setuju kan? Kaum Ansar, Aus dan Khazraj bergaduh kan? Siapa yang menyatukan mereka? Rasulullah lah. Tapi kalau kita baca sejarah silam Yasrib, qabla al-hijrah, sebelum berlaku hijrah, yang menyebabkan Aus dan Khazraj bergaduh, Yahudi Madinah. Dia tak boleh tengok
bumi putera bersatu. Sebab kalau bersatu, dia akan susah hati. So, dia pastikan Aus dan Khazraj bergaduh. Itu raja orang Yahudi Madinah. Dan dialah yang paling kuat kata, nanti Rasul kami mai, hampa boleh buat. Tapi bila mai sungguh Rasul itu, yang mereka expect orang Israel, rupanya orang Arab, mereka sendiri yang tolak. Itu perangai orang Yahudi. Sampai orang Madinah heran. Dulu hampa yang nak sangat Rasul ni. Bila kami buat mai Rasul ni, hampa pula tolak. Mereka kata mereka tak iktiraf kalau Rasul itu bukan Yahudi, bukan Israel. Mereka nak Rasul itu Israel. Iaitu orang Israel yang lawan Tuhan kerana resisnya mereka yang sangat tebal. Wallahu ta'ala alam, kita sambung bulan depan. Kita akan masuk tentang Parsi. Dan tak silap saya, dia akan pergi sampai ke Buddha, China dan India. Menariklah. Lepas tu masuk bab 2 baru kita pergi perbincangan yang serius lagi. Nah, sekarang ni kita pergi kepada pandangan sarwa, akar perbincangan. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin. Wilham malagatil muqarrabin wahdina fi dayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lana fila wala ma'ana wa la matba'una syaqiyyan la matuda wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.